Lepas, welcome back to Borak Kepo, di mana podcast yang paling kepo sekali. Jadi seperti biasa, sebelum kita start, kalau korang nak tengok episod-episod lepas, boleh pergi saja di YouTube Kepo, boleh tengok episod-episod lepas. Kita pernah buat juga dengan guest ni before ni. Ataupun korang nak dengar semasa memandu, boleh pergi saja di, saya tak cakap dia, saya bukan cakap dia. Korang nak dengar semasa memandu, korang boleh tengok, boleh dengar di Spotify semasa memandu, makan, tidur, mandi. Kita orang tak pernah judge untuk korang dengar podcast kami di mana-mana. Jadi hari ni guest yang sangat istimewa, Doktor. Sebab dan hari ni pun kita bersiaran, ada penonton sebenarnya. Betul. Ada penonton dan dia pun baru habis buat stand up. Dan saya nak kenalkan dia lah, seorang yang kaya sekarang. Dia pun dah belagak. Speaker dia pun dah makin lama makin sedap. Kita ada Mat Sabah in the house, guys. Dahsyat. Ya. Tidak perlu. Kita sudah 1 jam tau sama-sama dari tadi ya. Nampak betul lakonan mereka ya. Hebat. Jangan nampak sangat lah ya. Pakcik-pakcik dah 70 tahun tau. Cukup lah ya. Oi, rasa macam kita nak bagi ceramah politik kat sini. Apa khabar, Mat? Baik. Baik, sihat. Baik. Alhamdulillah. Lama tak tengok Mat perform. Ya. Mat, okey, Mat. 1 tahun lah rasanya. 1 tahun kita. 1 tahun. Kita podcast last kita buat tu lebih 1 tahun dah kan. So hari ni sebenarnya kita banyak nak tanya dengan Mat lah, pengalaman. Sebab tahun ni pun Mat dah start buat tour kan. Hari tu Mat ke Kelantan. Betul. Ke Brunei. Jangan mention lah. Tapi dia pergi Brunei tu jalan-jalan. Betul. Macam nak tahu kau? Aku ikut kau. Teman. Sebentar. Adan kasih tenang sikit dulu. Nampak berpeluh sangat kan? Berpeluh sangat. Panas. Okay. Kat sini panas. Bagi saya take over. Take over jalan sikit. Okay, Mat. Kita bersiaran dekat Borak Kepo punya channel untuk kali kedua. Ada kita punya penonton dalam episod pertama. Saya rasa ramai korang yang tak tengok lagi YouTube Kepo. Kita punya podcast. Diorang kepo pun tak tahu apa. Itulah dia. Dan ada orang kata kau punya level of lawak tu underrated. So cuba komen underrated sikit. apa maksudnya? Nampak sangat under knowledge. Underrated tu kau sepatutnya boleh pergi jauh, Mat. Tapi video tu tak ramai orang tengok. 25,000 saja. Video mana? Yang video podcast kita tu, Mat. Bukan masalah saya ya. Oh, bukan masalah kau. Anda punya channel yang tak famous. Ya Allah. Betul juga. Diorang cakap dalam tu Mat terlampau serius. Ya, dia kata suara kau kepit, Mat. Jadi untuk podcast kali ni, suara kau kasih lontar sedikit. Boleh. Tapi orang miskin memang macam ni. Kalau orang miskin terlampau bising, susah dapat duit. Gitu. Boleh lah. Kita nak tanya Mat. Hari tu di Kelantan Show tahun di Kelantan. Tahun lepas di Kelantan. Tu pertama kali dalam sejarah aku buat show di Kota Baru Kelantan. Gila, best gila. Paling kurang orang ketawa. Di Kelantan ada orang Kelantan. Hai. Kenapa ada orang kurang ketawa? Sebab ada orang cakap kalau di dunia banyak ketawa, di akhirat menangis ya. Kelantan, betul I juga. love you. Kelantan, I love you. So nanti kalau aku di akhirat banyak menangis lah. Doktor jangan nampak saya sedih sekarang tengok doktor cakap macam tu. Kalau kau tengok aku sedih, maknanya aku akan gembira di hari nanti. Hari apa? Hari di sana nanti. Okey, Mat. Selepas setahun konten podcast kita, apa yang berlaku daripada first podcast kita bersama sampai sekarang? Boleh ceritakan sedikit tak apa yang menarik yang berlaku selepas yang kita kau boleh share dengan penonton? Selepas kita shoot podcast tahun lepas. Jujur kah ataupun apa? Jujur lah. Akhirnya selepas kita buat podcast tu, hidup saya semakin terkenal. Sebab apa? Nampak menipu. Okey. Selepas kita buat podcast tahun lepas, saya happy kerana saya dapat berkenalan dengan Dr. Faiz. Dan kita orang pun boleh collab setiap bulan untuk buat show di sini. Itu sajalah yang terjadi. Duit tidak bertambah.
Saya rasa tidak ada yang menarik lah sebenarnya. Saya yakin lepas podcast ini pun hidup saya normal je sebenarnya. Saya pun tidak tahu apa tujuan kita buat benar. Aduh. Tapi saya bersetuju. Maafkan saya. Tapi sebab aku tengok banyak show-show kau selepas kita punya podcast, Mat. Bukan kerana podcast kepo, tapi rezeki kau semakin bertambah. Kan? Betul tak? Kau macam nak lawan kerja Tuhan ini. Bukan. Ini sudah ditetapkan tau rezeki saya. Tak, betul? aku tengok kau sebab untuk pengetahuan penonton, tak banyak stand up comedian kat Malaysia yang buat show sebanyak Mat Sabah. Betul. Salah. Abstract kalau buat show Mat Sabah saja tahun lepas sold out. Betul. Terima kasih lah untuk korang kan. So, sebab tu aku nak tahu perkembangan kau, Mat. Show kau macam mana? Apa yang menarik dalam show kau tu? Selain miskin. Selain miskin. Wah, awal lagi dah balik lah. Namanya ada satu penonton tidak berapa suka. Itu kawan kau tu. Apa? Kawan kau tu Ya kan? betul, dia pelakon. Pelakon. Hanzalini. And then selepas kita podcast hari itu, jujur sebenarnya aku lagi happy lah. Lepas kita podcast tu makin ramai orang yang tengok podcast. Aku rasa podcast tu 10,000 juga kan orang tengok kan. 35. Alhamdulillah. Jadi makin ramai yang kenal aku apa semua. So itu satu benda yang baik lah. And then di show pun ada yang tegur aku, Mat, aku datang show ni sebab borak kepo. Nampak sangat menipu Betul. Macam mana awak tahu saya menipu lah? Aku tengok muka kau pun aku dah tahu. Okay. Tapi ada beberapa orang lah. Okay. So ada impact juga lah. Berapa tour yang kau buat selepas? Tahun lepas aku total show untuk Sabah pun Malaysia 16 show. Mantap. Tahun ini 20 tahun ini. Tahun ini aku buat tour juga ya. Berapa banyak collection duit kau dapat tahun lepas? Tak betul. Dia bukan macam itu. Tadi masa untuk pengetahuan penonton, dia kata, aku tanya dia, Mat, ini nota kau ya? Dia kata, kau jangan tengok nota aku sebarang nota. Nota ini boleh bawa 200,000. Betul. Allah. Saya tak pasti dia nak belagak ke dia nak apa. Jadi Mat Sabah sebenarnya bukan miskin, guys. Jadi korang jangan tertipu dengan lawak-lawak dia. Dia sebenarnya kaya. Kekayaannya setebal buku ini. Tolong tolong edit yang itu. Tapi buku ni memang sangat penting dalam hidup aku. Buku ni kalau abang ambil buku ni, abang bukan di Port Klang sekarang. Bukan. Abang buat show di Philharmonic. Air macam. Betul, tapi kena miskin dulu lah. Buku ni penting, boy. Gila. Baik. Aku nak tahu ni, Mat. Aku nak tahu pengalaman kau perform kat Kelantan tu. Sebab aku rasa tempat yang kau perform tu sangat unik di Kelantan tu. Kau ada masalah apa dengan kenapa kau nak tahu? So di Kelantan jujur benda yang paling best aku perform sebab first time di Kota Baru tu first time aku perform. Dan aku perform pakai baju hijau. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku perform pakai baju hijau ya. Jangan tanyalah kenapa ya. Kau pakai kopiah, Mat? Tidak. Kita nak ke arah mana ni? Tidak payah ke arah sana lah. Tapi yang best ya di Kelantan, bukan best lah, aku rasa macam unik juga lah. So aku punya show di Kelantan tu hanya 60 seat tau. And then ada satu company ni, aku tak tahu kalau kamu tahu, nama dia Nasrom Holding. So dia jual kereta di Kelantan. So bos Nasrom Holding tu, dia message aku, dia cakap saya nak 20 tiket. Lepas tu dia bagi tahu staff dia ada surprise dinner. So staff dia datang pergi show aku pakai baju kurung, pakai emas, dan diorang bingung dengan punchline aku. Diorang tengok aku habis show tu kan, diorang tanya, Mat, ada makan di mana ya? Aku cakap kau makan sendiri. Kata. Lepas tu Nasrom tu tidak datang pun show aku. Dia ketawa di rumah, padan muka staff saya, ya Allah. Tapi tu lucu lah Nasrom tu. Aduh, Nasrom Holding tolong lah. Tahun ini saya buat juga show di Kelantan. Saya harap staff Nasrom Holding boleh datang. Ya. Tapi itulah kenangan-kenangan di Kelantan. Di mana lagi yang biasa? Sibu menarik juga. Sibu aku sudah bagi tahu 20 seat saja. Sold out 20 seat, gila betul. 20 seat kau bayangkan. Kau bayangkan aku balik kampung di Kuna, di dalam rumah tu 20 orang je. Bangang gila show tu, tapi best.
Best lah. Banyak kenangan-kenangan menarik tu tahun lepas. Apa lagi ya? Ada makcik request lawak. Di Miri dia request lawak. Dia cakap boleh tak request lawak KFC. Sebab saya selalu tengok di TikTok, saya nak dengar secara live. Kau bayangkan saya buat. Okey, lawak KFC semua macam konsert saya buat. Selalu begitu kan, orang request kita bagi orang nyanyi. Saya pun suruh dia buat lawak KFC sendiri. Tapi tolonglah jangan tanya lagi soalan tu. Ada soalan lain tak? Nak buat ke KFC punya lawak? Jangan. Mungkin orang nak tahu lawak KFC tu macam mana. Kamu tahu kan lawak KFC? Pakcik 70-an tu tak tahu. Aku pasti. Ada, tolong print lah, ada di sini aku tulis. Senang kau tahu. Tapi lawak KFC, lawak KFC tu ya Allah, lawak KFC ya. Saya buat sekali lagi lah demi penonton. So lawak KFC tu aku cakap, aku tinggal di Kuna. Di Kuna tu ada KFC. Satu-satunya KFC yang kau boleh order nasi goreng kampung. KFC. Nama dia Kuna Food Corner. So Kuna Food Corner tu dia parodikan KFC sebiji. Macam KFC, tapi bila kau buka pintu dia kan bau tom yum. Kuna Food Corner satu-satunya. And then sambungan jawab tu, aku sebenarnya selalu bingung dengan orang KL terutamanya kalau malam selalu makan di luar. Perasan tak? KFC penuh kalau malam, Sushi King, McD. Kami di pedalaman benci makan di luar sebab kami kena memburu. Kena KFC buru ayam. Kan, Sushi King buru ikan. McD buru badut. Lepas tu susah cari badut di pedalaman. Betul juga. Dia muncul 5 tahun sekali. Itulah. Dan kalau boleh jangan request lagi lah job tu. Tolonglah, aku sudah buat 100 kali kata job tu. Makcik, nama dia makcik yang request tu Kak Shikin. Sebenarnya dia akak sebenarnya, Kak Shikin. Tapi lucu lah. So dia request lawak tu di Miri tau. And then lepas dari Miri aku pergi KK untuk perform. Aku buat lawak ni. Aku cakap ada makcik bangang gila, dia request lawak. Dia ada di situ. Dia ada. Sumpah dia angkat tangan, Mat. Aku terus sehat kah? Aduh gila kau betul, Kak Shikin. Dia datang show aku 3 kali. 3 kali. Kuching, KK dengan Miri. Kau bayangkan material sama. So dia dah boleh expect tau joke aku. Kalau aku tak perform, dia perform boleh sebenarnya. Tapi still datang. So kepada Kak Shikin, thank you so much. Dan semoga tahun ini dia boleh datang lagi lah. Betul. Dan kalau boleh jangan request lagi lah. Tolonglah ya, itulah. Mike, kau pernah tak sekali perform tu berapa ramai pernah audiens datang? Paling ramai? KK tahun lepas. 600 ya, orang. Itu paling ramai lah. Tapi kalau ikutkan kehadiran KL paling ramai sebab 2 malam, so 1,000 seat. Bukan dalam stadium JDT tu kita. Apa? Oh itu so tolong jangan ingatkan benda-benda aib lah. Aku pernah perform di dalam stadium JDT tu. So aku kenal dia punya Ultras, Boys of Straight tu. So aku tanya dia, boleh tak saya perform? Tapi bukan untuk keseluruhan stadium, tapi aku perform di tempat yang Ultras dia tu. Dan aku perform, tidak ada yang dengar aku. Video dia ada di YouTube. Tidak ada satu orang pun yang dengar aku. Sebab aku perform tu half time. Di stadium tu dia pasang lagu tau. So aku tidak ada speaker. So aku just bercakap, tidak ada yang dengar. Lepas tu tiba-tiba orang tepuk tangan. Aku ingat macam bagi semangat lah. Rupanya Sumare tengah ni tau, training di belakang. Allah. Faham? Doktor, saya rasa ada emergency lah doktor di hospital. tapi ada doktor. Penonton. Gila. Lah. Doktor okey doktor? Okey. So hospital okey? Hospital Kelang kan? Ni calon-calon pesakit. Kalau jumpa dia tolong bagi lama sikit lah. Selalu 3 jam 6 jam bagi dia tunggu kalau ni. Okey Mat, kita berada dalam tahun baru 2025. Sepanjang 2024. Okey. Boleh tak Mat share dengan saya dan mungkin penonton di studio ataupun di dalam channel YouTube kita, apa benda yang paling lucu sekali terjadi pada tahun 2024? Menarik lah. 2024 dah paling lucu. Apa?
Bini aku tu Mat. Sorry Mat. You duduk diam-diam boleh tak? Kau daripada tadi tau. Sorry Mat. Aku rasa dia tak boleh move on. Aku rasa kau boleh daftar mahkamah. Hopefully still married tahun ni. Tidak lama lah. Saya rasa tidak lama. Aku rasa yang paling lucu tahun ini, tahun lepas Mat. Tahun lepas. Yeah. Tahun lepas paling lucu, aku perform di KK, corporate dinner untuk medical punya association. Dan aku perform, aku sakit time tu. So aku punya performance tu, aku cuma tanya apa sakit aku dengan doktor-doktor tu. So selama aku perform 30 minit corporate tu, aku cuma minta apa ubat aku kena beli. Aku rasa lucu lah. Dan doktor tu pun suka. Ya itu je. Maksudnya aku tidak ada cerita langsung material. Aku tanya macam di dalam bilik doktor 2 orang begitu lah. So itu bagi aku lucu lah. Sebab aku dapat duit dengan bertanya tentang sakit aku. Lucu gila man. Kelakar Mat, kelakar. Betul. And then dia baru message aku, tahun ini dia mau panggil lagi aku. Oh bagus Mat. Dan aku tidak tahu sakit apa lagi aku. Aku kena ada, kau tahu. Medical apa? Sabah Medical macam gitulah. Malaysian Medical Association. And then ada timbalan ketua menteri Sabah datang show tu. Wah, kelakar gila. Kau bayangkan aku naik, saya tak berapa sehat ni. Ada doktor tak? Semua doktor. Macam tu lah. Saya ditanya apa simptom, aku cakap saya batuk, berdarah apa semua. So malam tu diorang conclusion sakit aku GERD. Dan habis show tu aku terus pergi beli ubat. So alhamdulillah aku dapat apa orang panggil? Consultation free. Kalau free satu orang tak apa, semua doktor. Happy gila. Itulah paling lucu lah bagi aku. First time aku show begitulah. Menarik. And then ada lagi Kundasang. Kundasang pun lucu juga. So show aku di Kundasang tahun lepas bulan 12 di Hidden Hill Kundasang. Shout out Hidden Hill Kundasang. 5 orang je datang. Yang beli tiket 25, yang datang 5 orang. Sebab hujan lebat. Dan yang lucunya, di antara 5 orang tu ada 2 orang kembar. So jadi macam 4 orang je. Sumpah. Yang datang show Kundasang tolonglah. Kalau datang muka lain-lain lah ya. Kembar 2 orang perempuan. Kelakar gila. Jadi 4 orang. Jadi makin kurang kau tahu. Ada apa benda-benda berlaku masa di Kundasang tu? Di Kundasang tu? Tidak ada. Sejuk je lah. Mungkin kau confuse di antara satu kembarku. Tidak ada. Okay. Next soalan lah ya. Sudah cukup lah Sudah cukup jawapan tu saya rasa. Tak, sebab apa saya berkenalan dengan Mat selepas podcast tu. Kita buat show, setiap bulan ada show. Betul. Kan, kalau dia rasa-rasa dah kaya, dia kata tak ada duit, dia kata Dok, bulan ni tak ada show lah. Kan, sepanjang 6 show yang sold out tu, banyak pengalaman lucu yang aku sendiri bila aku ingat, aku tergelak sorang-sorang. Kau gila ke apa? Bukan. Sebab dia lucu Mat. Okay. Di antaranya satu tu duduk dekat abang tu, dia pakai tongkat tau. Dia pakai tongkat. Kau ingat tak? Makcik tu. Orang Melaka. Gelang dia sampai sini, emas semuanya. Ya, makcik tu. Bila Mat bawa lawak, yang dia selalu kata, oh show aku di abstract macam mana, dia angkat tongkat tu macam ni. Kau ingat tak Mat? Ingat. Makcik tu duduk di sini. Ya, betul. Makcik tu dari Melaka datang, satu family. Dia pakai tongkat. Betul. Punca dia pakai tongkat sebab gelangnya terlalu banyak. Tidak stabil. Tapi aku rasa dia mau tunjuk gelang tu dalam kamera. Iyalah makcik tu. Makcik tu masih hidup lah. Maksudnya makcik tu ada di Melaka. Makcik tolonglah datang show saya di Melaka. Dan iyalah, betul. Dan ramai di antara apa yang saya realise dari sudut pandang saya lah, penonton yang datang tu pelbagai kaum, ada Melayu, Cina, dan soalan yang Mat selalu tanya, ada orang Sabah. Cuma hari ni Mat tak tanya. Oh iyalah, ada orang Sabah. Oh ada. Ni Sabah. Kan? Ada, ramai Mat. Saya kecewa lah ya. Betul. Di tapi depannya. kalau Mat sendiri sebagai entertainer, kekuatan Mat di mana? Yang berjaya menarik ramai orang. Soalan doktor betul macam lecturer. Jangan miskin. Saya pun pening nak jawab. Tak, sebab apa? Ada pakcik yang baru balik haji pun, dia selamba dia sound, pakcik baik concentrate kat masjid aja. Kenapa malam Khamis datang show saya? Kau ingat tak? Aja tu Indonesia tau, jangan cakap Indonesia lah.
Iya betul. Aku rasa bukan kekuatan lah, tapi aku kalau apa yang aku belajar, kalau kita jujur lagi bagus lah. Yeah. So aku selalunya aku cakap jujur dalam hati aku saja lah. So selalunya aku tidak cari apa yang lucu, tapi aku cari kejujuran dalam persembahan tu lah. So saya cakap saya miskin ya. Kau jangan cakap saya. Dia cakap saya miskin ya. Kau aja dia bang ni. Tapi itulah aku rasa jujur tu lagi bagus lah. Yeah. Macam tadi tidak ada punchline kan. Kita next year lah. Saya rasa kita jujur lah ya. Okay. Betul. Dan setiap show sold out, Mat. Betul. Kan? Ada Semua. Besok pun sold out. Gila sold out. Besok kita ada show juga. Yeah. Lagi ramai daripada malam ini. Betul. Malam ni ramai sebab kru kepoh je. Belum kan? Tak suka saya cakap. Malam ni aku jual hanya 50 seat saja. Ya, 51. Tapi terima kasih lah beli. Ya Allah. Pakcik. Kenapa pakcik datang? Terima kasih. Betul. Tapi yang beli abang kan? Anak dia kan? Okay. Memang abang. Aku rasa dia cuba prank bapak dia. Aku rasa. Abang ada masalah di rumah ke apa? Aku nak kenakan bapak aku ni. Tapi okey pakcik faham tadi. Lawak-lawak tadi. Faham Tunggu Abdurrahman aku rasa dia faham. Kalau Mahdi aku rasa dia tak faham. Tapi 70 tahun pakcik. Tapi pakcik belum yang paling tua lah. Saya pernah 70 yang itulah Haji Abbas. Nama dia Haji Abbas. Dia datang show aku di KL. Haji Abbas tu. Dia stroke. So dia tidak boleh bercakap dan ketawa. Tapi dia datang. Dalam show kau dia gelak, Mat. Iya. Kau dia buat stroke. Sorry. Aku rasa show kau, lawak kau yang buat dia boleh kembali betul gelak. Haji Abbas tu aku gila lah. 70 dia dekat 80 tu. Dan aku ingat lagi show pertama dia datang sini seminggu selepas dia naik haji. Maksudnya dia tidak belajar langsung. Yang penting ketawa di dunia. Itulah dia. Sebab tu aku tanya untuk soalan kan kau. Kan. So kalau kekuatan kau pada kejujuran. Jujur. Aku rasa jujur lagi bagus berbanding kau cuba untuk cari lucu macam itulah. Okay. Aku rasa jujur lagi bagus. And then kalau jujur bila bukan maki lah, tapi bila kita orang tahulah di ya, okey. Okey, Dan, teruskan. Saya rasa kita boleh ke soalan kot. Soalan ada banyak. Soalan ni. Kita ada soalan. Saya rasa perlu ada satu soalan daripada Adan. Soalan daripada saya. Kena ada juga daripada saya. La ilaha illallah. Saya pun sebenarnya memikir kat tadi nak tanya apa. Sebab Adan dia senyap hari ni. Sebab bila kita buat podcast live ni, tanya pasal tua saya tahun inilah. Okey, tanya perkembangan. Kat kita ulang balik. Mat ni tua. Bila tua kau tahun ni? Tahun ini. Terima kasih. Tua aku tahun ini start bulan 4. Bulan 4 tajuknya Hopefully Still Married. Aku akan start di Tawau, and then pergi Sandakan, then Keningau, KK, Melaka, JB, and then Ipoh, Penang, Sungai Petani, lepas tu Kuching, Sibu, Bintulu Miri, and then Kuala Terengganu first time, Kota Baru, Kuantan, dan Labuan, lepas tu KL. So hopefully still married. Aku akan cerita tentang apa yang kau cerita tadi lah. Janganlah yang tadi. Jangan mention yang tadi. Aku akan cerita tentang mostly tentang hubungan suami isteri lah. Dan ada banyak lagi cerita yang aku tidak kongsikan. Diorang tak pernah dengar. Diorang tak pernah dengar. Datanglah. Tapi percayalah. Yang tadi tidak lucu, nanti sana lucu. Bila duit anda sudah keluar, anda ketawa sajalah ya. Ya. Ini material baru kan? Material baru yang tidak pernah dikeluarkan. So ada beberapa yang aku happy tadi. Aku tadi perform untuk penonton. So aku rasa best lah. Ada benda yang aku kena betulkan, tapi aku rasa best. Sebab ada punchline baru aku dapat daripada seorang yang kita kenali ya. Wife aku, Mat. Wife awak sangat lucu. Gambar kat kotak rokok. Betul lah. Jangan cakap material. Itu material dia nak perform nanti. Tak ada. Cover sikit. Aku rasa dia takkan letak benda tu. Sebab benda tu tak kelakar. Kelakar kat sini saja, Mat. Aku lucu lah gila. Aku kalau di rumah aku nak try depan wife aku dulu lah. Ya. Kalau wife aku cakap ini siapa yang bagi?
Saya rasa awak di call wifi saya nanti. Aduh, Mat, aku nak tanya satu. Kalau diorang nak beli tiket, nak beli kat mana? Kalau senang. Tahun ini senang. Kalau mau beli tiket hanya perlu pergi matsabahcomedy.com. Sebab aku sudah ada website. Yes. Walaupun benda tu tidak perlu ditepuk tangan sebenarnya. Benda basic kot kan. Tapi aku sudah ada website. So kalau mau beli hanya pergi di matsabahcomedy.com. Aku kadang-kadang kan, aku tak paham kenapa kamu tepuk tangan dengan pencapaian yang bagi aku sangat. Aku ni hina betul kan. Kita sudah janji. Kau tahu aku yang paling bangga kan, tahun 2020 berapa tu aku perform, aku keluar pakai suit. Kau tahu, orang tepuk tangan. Maksudnya aku pakai suit ni kot. Ya Allah, aku hina betul lah di mata orang. Sedih juga lah kadang-kadang. Mat, website tu siapa yang nguruskan, kau ke? Website tu semua aku yang buat. Saya sebenarnya terlalu bekerja sendiri lah. Aku rasa aku kena cari tim juga lah. So semua aku handle sendiri. Website aku beli, aku buat apa semua. Kelakar juga lah. Sebab kan aku tua kan, aku meeting untuk buat tour tu. Betul. So selalunya aku meeting di Mid Valley. Dan aku sendiri. Seorang-seorang meeting. Bangga lah kalau direkod benda tu kan, orang perasa macam dia ni gila ke apa. So aku bercakap sendiri gitu. Okay, aku nak buat show Kelantan. So aku pilih Kelantan, aku call booking tempat. Kenapa Mid Valley, Mat? Apa? Kenapa Mid Valley? Supaya aku rasa macam aku meeting lah. Gitu. Sebab kalau aku di rumah, walaupun boleh di rumah, tapi macam aku tidur. So aku pilih Mid Valley lah. So orang cakap, Mat, kau dari mana? Meeting mana? Mid Valley. Baik sih. Padahal saya malu sendiri kau tahu. Di Mid Valley. Lepas ni kalau ada peminat kau tengok kau di Mid Valley sorang-sorang tu biar maksudnya saya tengah meeting. Jangan kacau saya lah. Ada hal serius yang saya bincangkan. Tapi kelakar, setiap tahun aku buat begitu. Dan wife aku pun sudah paham. Kalau aku cakap nak pergi Mid Valley meeting, kalau aku cakap dah start dah. Gila. Tapi itulah, tolonglah kalau jumpa aku di Mid Valley jangan tegur . Mat, aku nak satu benda lah, Mat. Biasa kalau orang nak beli tiket kau dulu, orang WhatsApp kan. Betul. Orang tahu tak yang WhatsApp tu kau juga yang reply? Betul. Diorang tahu juga benda tu. Ada yang tahu? Ada yang tak tahu. Abang tidak tahu? Saya lah bang yang reply. Saya. Tolong ya. Apa? Ingatkan manager bang. Bang, abang makin negatif lah makin. Dah ujung-ujung ni pun masih menyakitkan hati lah. Betul. Tapi tak lah bang, manager. Dan selalunya banyak lah. Tapi aku masih lagi suka kalau orang-orang, bukan juga aku nak cakap ada beberapa yang buat aku sakit hati lah. Betul. Tiba-tiba, Mat top up dulu Selcom 10. Tiba-tiba random gila. Aku memang susah kot. Apa? Dia memang betul-betul susah, terdesak, dia memang cari kau. Maksudnya ada doktor tau. Nih doktor, kenapa aku yang dicari? Ya Allah. Tapi aku rasa tahun depan aku mau buat tour orang kaya baru lah. Boleh. Sebab orang dah start minta duit. Aku rasa macam kau dah kaya. dah naik level kan. Tapi Man, orang dah, penonton di luar sana dah sebati dengan Mat Sabah tu miskin ceritanya. Betul. Dan tahun ni kau nak ubah cerita tu menjadi cerita, aku tak nak cerita pasal mak miskin lagi sebab mak aku gini-gini kan. Yang kau cerita kat aku kan. Macam mana persepsi orang di luar sana yang bila kau ubah benda lain, mungkin orang akan kata kau dah tak best. Kau kena cerita miskin juga, Mat. Sebab muka kau memang muka miskin. Itu ada risiko kan, Mat? Ada. Aku rasa mungkin tahun ini mungkin ramai yang akan komen, alah dah tak cerita miskin ke macam gitulah. Aku rasa lah. Aku rasa. Dan tengoklah, mungkin kalau tahun ini diorang rasa macam aku kena cerita miskin lagi, dan aku miskin lagi lah. Walaupun aku sudah sedih dengan kemiskinan. Betul. Tapi mungkin aku dapat rasa lah. Tapi okey kan? Okey lah. Aku rasa kita kena apa? Cakap lah tak okey. Kena apa, keluar daripada ulang balik dia cakap. Apa dia cakap? Zone nyaman. Zona nyaman ya. Comfort zone. Comfort. Ya, comfort zone. Jangan nampak bodoh sangat, Mat. Comfort zone. Ya, comfort zone. Terima kasih. Doktor, tolonglah.
Saya rasa ada banyak pesakit lah doktor. Sudah jam 11 boleh lah balik doktor ya. Okay, soalan last sebelum kita ke sesi sesi soalan. Q&A. Okay. Aku rasa Mat Sabah ni mungkin korang di luar sana dan dalam studio mungkin boleh setuju dengan saya. Mat Sabah ni dia ikon Sabah lah. Betul. Saya pun berkawan dengan Mat Sabah, aku pakai baju Sabah di dalam ni Mat. Jujur Mat, kalau kau cakap dengan aku bermotah ke Mat Sabah. Jangan mention lah bong. Bong. Sorry. Kalau ada job bong saya okey. Apa masa depan Mat Sabah dari lagi 10 tahun Mat? 10 tahun lagi ya. Mungkin aku rasa aku dah nampak kau di belakang kemarin. Betul tak? Betul kan? Podcast ni aku makin takut lah. Banyak betul nama-nama yang keluar ni. Ui, tapi tahun ini bukan tahun ini, tahun lepas lah. Tahun lepas. Aku terlalu banyak lah. Berdampingan dengan orang-orang politik. Tapi semua kau sapu Mat. Semua aku sapu. BN aku buat, JRS aku buat, semua. Kalau parti politik mau panggil saya. Masa BN Comedy Show kau angkat BN. Saya angkat. BN adalah parti terbaik di Malaysia. Kalau show PKR pun parti terbaik di Malaysia. Semua sama. Kecuali nanti kita sebut lah. Saya segan lah gitu. Soalan terakhir dari saya, macam mana kau 10 tahun lagi lah 10 melihat Mat Sabah lagi 10 tahun? Aku rasa aku mungkin akan berehat 2 tahun 3 tahun. Aku tidak akan buat show langsung tour. So mungkin tahun ke-10 tu aku ingin buat satu show besar. Betul. Tapi impian aku sebenarnya aku mau perform di Istana Budaya. Itu aku punya impian. Yalah sebab gila kau orang, aku tinggal dulu di kelapa sawit gitu. Tapi Istana Budaya pun bukan apa? Istana Budaya tu aku rasa kau tak ada buat joke tu. Kalau boleh nama-nama ahli politik jangan disebut Kalau boleh jangan mention makin banyak lah. Apa itu kita boleh cut. Kalau boleh cut mari kita So selain show di Istana Budaya, impian aku Istana Budaya, and then 10 tahun lagi aku ingin keluar dari Malaysia. Maksudnya aku mau perform di luar negara. Iya, di luar negara. So target aku tuh Melbourne, bukan target lah, tapi antara 3 tempat lah, Melbourne, New York dengan England, UK. Gitu tapi comfort zone pun kau tak tahu sebut, macam mana kau nak pergi Amerika? Hey. I will buy dictionary lah. Tak apa. Engkau ada 10 tahun daripada sekarang 10 tahun ya, 10 tahun. Masuklah kelas bahasa. Macam mana mau pandai bahasa Inggeris Dia sanggup korbankan kerja doktor untuk jadi manager kau, Mat. Let me know when you free. Apa benda sih? Kenapa? Wah. Budak tingkatan 2 pun boleh cakap benda tu. Aku dihina sangat kah? Oh Allah, Tuhan aku. Makin lama makin keluar air baku ni. Okay, kita pergi ke soalan. Ini soalan yang kita dapat daripada guest, penonton yang datang tadi. Kita suruh dia tulis apa-apa saja soalan yang diberikan, Mat kena jawab dengan jujur. Alright, kita ambil dengan soalan yang pertama dan cepat je Mat. Inilah level kau kena pantat up sikit daripada pakcik tadi. Ui, panjangnya. Apa? Mat, kalau cheetah binatang paling pantas di dunia, kenapa kereta punya kelajuan dikira dengan horsepower? Siapa punya soalan ni? Tolong keluar sekarang. Mat, macam ni Mat? Aku bening ni Mat. Kenapa kalau paling laju di dunia cheetah? Tapi kenapa kereta dikira horsepower? Laju. Bukan cheetah power. Oh, sepatutnya cheetah power lah. Okey. Mungkin sebab cheetah tu kita susah nak sebut lah. And then horse tu lagi senang nak sebut. Satu jawapan yang sangat bagus ya. Terima kasih. Ataupun ada jawapan dia. Siapa yang bagi soalan tadi? Apa jawapan dia? Kenapa horse? Mungkin sebab horse. Saya rasa dia orang takkan angkat tangannya ni nak bagi cakap jawapan daripada dia orang. Yang tahu lah. Apa jawapannya? Kenapa horse? Mungkin sebab horse tu kita senang sebut lah. Kalau kau bayangkan kau jual kereta. Kau bayangkan kau jual cik ni Myvi ni dia punya cheetah power dia susah. Tapi kalau horse senang. Next question ya. Okay. Tidak siapa ada yang soalan lucu ni di situ. aku rasa dia dah balik kot. Okay, apa soalannya? Soalan seterusnya, ini mungkin ada berkaitan dengan kau punya
show tahun ini lah. Next show. Mungkin ini pun boleh jadi material kau juga daripada yang kotak rokok tadi. Cepat. Berapa girlfriend ataupun boyfriend Mat Sabah? Boyfriend? Ya. Berapa girlfriend/boyfriend Mat Sabah? Dan mana satu yang favorite? Yang ini macam kisah kau tadi, kau retweet story tu. Yang ini pun story ni. Aku sebenarnya bercinta selama ini hanya 2 kali. So awet pertama aku dengan wife aku. Hanya 2 kali aku bercinta. Cuma skandal ramai. Tapi skandal tu boyfriend Mak. Dia macam tahu je Mak. Ya Allah. Hidup. Kamu boleh jujur dalam platform ni. Tidak. So aku rasa yang terbaik wife aku lah. Wife aku bagi aku orang yang terbaik. Kerana dia selalu ketawa dengan punchline aku. Jarang juga lah. Dia tak ada ke macam kelakarnya. Tapi dia ucap tapi tak kelakar kan. Bagi aku kan wife aku lagi lucu tau daripada aku. So wife aku dia belajar di UM pengajian bahasa Melayu. So selalunya bila aku buat material, wife aku akan betulkan beberapa perkataan yang dirasa ini lagi lucu berbanding. So ada satu material aku ini wife aku yang bantu aku. So aku ada material aku cakap kampung aku kalau pakai Waze pun tanya Google. So wife aku rasa macam kurang lucu lah. Lagi lucu kalau Waze tanya orang. Lagi aku betul juga. So joke tu jadi kalau nak pergi kampung aku kalau pakai Waze pun tanya orang. Kan Waze stop tanya dulu brother tu kampung buat mana. Lucu wife aku lagi lucu lah. Wife aku lagi Faham Next soalan. Okay, kita pergi ke soalan seterusnya. Mak, panjangnya soalan. Ya Allah banyaklah soalan ni. Mat, macam mana kau boleh nak jadikan lawak ni sebagai career kau? Nanti kau dah tua kau masuk kau masih lawak ke Mat? Dia cakap kau dah tua nanti kau masih lawak ke? Cik okey Saya rasa soalan ni tanya pakcik lah. Aku rasa stand up comedy ni aku bersyukur buat. Dan aku rasa stand up comedy ni kita boleh perform lama. Sebab aku sendiri selagi aku boleh bercakap, selagi aku boleh menulis, aku rasa aku boleh perform. Walaupun aku duduk di kursi roda. Dan aku rasa lagi lucu lah kalau aku di kursi roda ini cerita miskin. Betul. Aku rasa tiket aku 200 kok time tu. RM200. Betul. Dan aku rasa aku bersyukur lah buat stand up. So jawapan untuk itu tadi, aku rasa aku boleh perform selagi aku boleh bercakap, menulis dan boleh itulah. Baik kan. Okay. Saya rasa soalan ini menarik. Okay. Saya tahu Mat Sabah fan MU. Okay. Kalau MU jemput kamu buat show di Old Trafford, kamu pergi tak? Confirm lah. Gila Old Trafford. Siapa sini punya orang MU? Tolonglah semangat sikit. Saya tahu kita sampah tapi aku baru di kontak 2 minggu lepas Red Devil punya fan jemput aku untuk buat show. Oh, Malaysia punya. Malaysia punya peminat Manchester United official punya jemput aku untuk buat show di orang punya dinner. Aku tidak sabar untuk menghina. Tapi aku excited lah sebab aku pernah Arsenal pernah panggil aku. Arsenal punya fan club di Sabah. Tapi tidak jadi. Sebab dia cakap aku punya harga tu terlalu mahal. Dan aku cakap sebab kau terlalu miskin. Kepada Arsenal fan minta maaf ya. Itulah. Tapi aku excited lah. Gila tak nak pergi. Aku nak lah. Aku belum pernah pergi Eropah. So aku excited lah kalau. Tapi kalau stadium JDT pun tak dengar kau punya lawak, apa lagi MU punya stadium? Macam mana? Hey, my manager. Talk to my manager. Bagus, kau ada kemajuan. Kena. Okay. Ni soalan yang unik sikit. Okay. Kenapa mata panda tu hitam? Kenapa mata panda tu hitam? Kalau tengok di situ Man, ada panda hitam. Kenapa mata panda hitam? Oh, ni lah. Kenapa mata panda tu hitam? Kau tahu di pedalaman ada masalah elektrik, masalah air. Tidak perlulah kita fikirkan masalah panda ni lah. Ada benda penting yang lagi serius lah. Ya Allah, tolonglah ya. Macam mana? Prioritize. Prioritas ya. Apa priority? Prioritize lah. Itulah benda itulah ya. Tapi kenapa? Mungkin sebab ni kot. Panda hitam ni supaya dia tidak dia next lah question lah. Ada jawapan? Tidak ada lah. Mengarut lah. Tak tahu kita
Apa jawapannya? Kenapa Boleh mata panda? share jawapan dia. Oh, ini teka-teki ke apa? Dia macam bagi teka-teki Dengar, ni. kenapa bacanya macam teka-teki? Panda hitam, teka-teki. Kalau dia tutup mata hitam. Oh, supaya orang tak tahu dia tidur. Mungkin. Logik Aku pun kan, tak tahu logik. jawapan dia, Mat. Pakcik, selama 70 tahun pakcik hidup, pakcik tahu tak kenapa mata panda hitam? Kau tengok 70 tahun pun tak tahu. Ya Allah, saya rasa kita skip lah soalan Okey. ni. Mat, RM RM5 cuma-cuma atau RM10 bagi kata-kata? Ini apa ni? Ini trend TikTok ni. Trend TikTok? Ya. RM5? RM5 cuma-cuma. Cuma-cuma apa? RM10 Cuma-cuma? bagi kata-kata. Makanan apa? Cuma-cuma, cumi-cumi apa? Siapa yang tulis soalan ni? Tak, ini trend TikTok ni aku tahu ni. RM5 RM5 cuma-cuma. Cuma-cuma ni Ataupun- percuma gitu Ya, lah. Oh, atau percuma. RM10 Atau RM10 bagi kata-kata. So kau RM10 lah bagilah kata-kata. Oh, so aku dapat RM10. Ya. RM10? Ya. RM10 cuma-cuma, RM50 kata-kata. Ya. Saya bagi dia. Ya. Tidak payah. Aku rasa dia tak tahu level kau macam mana, Mat. RM10. Dia rasa aku excited dengan RM10. Apalah otak dia. Anak kau pun telan shilling 50 sen, Mat. Kan? Tak. RM10 ni nothing lah untuk orang miskin. Anak aku telan shilling tu kalau tahu. Anak aku telan shilling kan. Kawan-kawan aku semua komen kan. Kawan aku ialah kawan pelawak. Komen dia pun macam sial semua. Ada yang komen kan, Mat, kau ada duit shilling? Aku cakap, aku ingat aku miskin apa kan. Lepas tu ada satu kawan aku, dia best friend aku lah, orang Sabah. Dia komen kan, di story aku kan bagi tahu doakan anak aku apa semua. Ya, betul. And then dia komen kan, itu lama kau selalu cerita miskin. Anak kau dah start melabur dari. Aku cakap memang bangang lah kawan-kawan. Betul aku. juga, Ha. Dia melabur daripada kecil lah. Bagus lah. Apa tadi kata-kata? Tak payahlah. Ini Tak tak payahlah. payah. Rasanya terlalu rendah lah. RM10. Aduh, come on lah. Let's go. Okay, yang soalan ni tak tahulah mungkin haters ke. Sebab dia cakap, Mat, kenapa dalam show kau suruh tanya soalan macam Ustaz Zahid Drus? Senang sangat kau buat lawak Kata aku buat tadi 1 jam tidak ada tanya orang. Hajar kau. Tapi selalunya show aku, kenapa aku selalu buat crowd work? Crowd work tu sebenarnya aku nak record, aku nak bagi orang luar yang tidak datang untuk dapat momen tu. Ya. Macam gitulah. Ya, menarik. Okay, Mat, soalan ni agak merepek lah. Ya. Tapi aku rasa aku tahu siapa yang tanya. Janganlah baca bagi aku tanya soal. Awak suka anak dara atau janda? Aku rasa soalan ni pun nanti kalau masuk story, kau repost. Oh, ini direkod dah? Tak tahulah. Aku rasa mesti ada orang rekod juga. Okay. Aku jujur aku lagi suka wife aku lah. Aku suka Kacau. Anniversary. Gila kau. Ya, malam ni anniversary. Aku rasa dia jahat lah orang tu tulis ni. Apa ni? Kau baca? Apalah, janda lah kan. Ya, kita teruskan lah. Jangan lupa repost ya. Ya. First time aku dengar gelak Mat takut. Bukan kau seorang je takut. Okay, yang seterusnya. Apa pendapat Mak Sabah tentang Sarawak? Oh, ni lain. Sarawak. Sarawak best. Sarawak sekarang bagi aku negeri yang sangat bagus. Dia punya local pride tu sangat bagus di Sarawak. Yeah. Di Sarawak, ada yang pernah di Sarawak. Di Sarawak tempat parking pun semua pakai satu apps. Dia panggil Sarawak Pay. Oh. And then yang aku dengar, diorang lebih pentingkan lokal lah. Dan itu satu benda yang sangat bagus lah. Cuma show aku di Sarawak tidak pernah sold out. So dia tidak sabar. Tolonglah Sarawak. Bukan tidak pernah sold out. Tahun lepas sold out. Yeah. Cuma dia bergantung kepada definisi sold out lah. Kalau 20 seat sold out lah, Mat. Betul tak? Jadi mungkin impian kau tinggi sangat. Sarawak mantap. Tapi Sarawak bagus lah. Sarawak pun aku rasa akan jadi negeri yang membangun laju lah. Kalau jujur bagi aku Sarawak sangat bagus. Aku pun suka perform di Sarawak. Tahun ini Sarawak yang bestnya ada laki orang, ada lelaki dia bawa bini orang datang show. Tahun lepas di Sarawak. Aku tengok itu. Ada video dia. Aku ada post video dia. Nama dia Paul. Kelakar gila Paul tu. Bawa bini orang kemudian. Lepas tu dia confident. Dia kata sebab miskin. Aku cakap sebab nafsu. Aku cakap bukan sebab miskin. Tapi itulah Paul lah. Paul datang show kucing. Lagi? Kenapa aku tengok show kau, Mat? Dia kata. Kenapa aku datang tengok show kau? Okey cik
Confirm kita dah tahu. Aku rasa dia kena prank lah. Iya, dia pun. Aku dari tadi Usha dia senyum sini-sini je. Aku 1 jam tadi buat show kan. Dalam hati aku tengok muka dia kan, kenapa aku datang show ni, itu je. Sebab tu aku tidak tengok dia sekarang lah. Confirm kita tahu sudah. Okay. Kenapa Dan tak tanya? Ni saya nak tanya ni. Okay. Tapi yang ni macam tercuba je Mak Sabah, setuju ke kalau Sabah keluar dari Malaysia? Ya. Saya tidak setuju. Ini ada joke lah ini kan? Yes, aku tidak setuju. Punca utama dia sebab susah hafal lagu Tagalog. Itu je. Betul. So aku kena hafal lagu negara baru. Oh, susah gila kau. Gila. So aku tidak setuju lah. Tidak setuju. Jadi itu je punca dia. Oh gila kau. Kau bayangkan aku nyanyi lagu apa? Lagu Masdo kan, Adinda tapi bahasa Tagalog kan. Okay, next lah ya. Lagipun kenapa aku tidak setuju? Sebab Sabah kan negeri yang miskin lah. Aku rasa semua orang setuju. Dan Filipina tu pun bukan negara kaya. So dia macam meramaikan majlis orang miskin, so tak payahlah. Cukuplah kami miskin. Tapi kalau Sabah di bawah, kalau macam yang joke kau yang perjanjian Kobalt kan, kalau Sabah masih lagi di bawah UK. Okay. Orang mesti belum pernah dengar. Kan? Aku suka cerita tu. Iya joke tu. Janganlah. Betul. Okay. Ramai penonton tahu yang Mak Sabah pernah kerja Aeon Credit kan, dia minta wang orang. Dia juga pernah jadi warden penjara, betul. Penjara. Dia memang suka keluar masuk penjara. Itu memang dia lebih kurang macam. Tapi kita cut yang ni ya. Dia sebut jangan cut sesekali benda ni. Biar dia pun keluar masuk. Terima kasih. Man, aku pegawai kerajaan man. Okay. Tapi ini aku ada satu joke yang memang sangat lucu lah. Tapi ini kena wajib dipotong lah. So aku ini untuk kesukaan penonton aja. Yang aku pernah buat joke yang aku cakap aku dulu pernah masuk penjara. Tapi waktu itu orang tidak tahu lagi aku kerja penjara. So bila aku kerja penjara tu aku cakap aku masuk sekolah Henry Geni Keningau. Nasib baik aku tak masuk Kajang. Nah, kalau tak junior aku. Lebih kelakar saya. Kan? Okay. Datang sini kau. Abang Mat kenal aku siapa? Abang Mat kan. Kau cuci baju. Wow. Lain macam So cuci baju. Tolong potong Tolong, itu hanya untuk anda kata. Kalau kau masih warden di penjara Kajang, apa soalan yang kau tak tanya? Kau tahu aku pernah so tahun lepas real story. Tahun lepas aku buat dinner penjara Kajang tau. Show dinner penjara Kajang aku buat dan dia buat tu di Dewan Penjara Kajang. Kelakar gila. So kan aku pernah kerja jabatan penjara. Kalau aku masih kerja di situ, pangkat aku lagi tinggi daripada beberapa orang yang ada di situ. Betul. Dan habis show aku duduk di sebelah pengarah penjara Kajang tuh. Dan soalan pertama aku tanya, confirm gak di dalam? Lepas tu pengarah tu cakap, ya memang dia ada di dalam, macam itulah. Dan banyak lagi lah, tapi kita tak payah teruskan lah. Ya betul. Jangan teruskan, banyak saya nak potong ni. Apa cita-cita sebenar Abang Mat? Aku askar sebenarnya. Aku dari dulu aku ingin jadi askar. Itu je. Ceritalah lebih sikit. Kenapa? Cita-cita tidak perlu kelucu tau. Kan kau ingat ada benda yang perlu serius. Cita-cita saya jadi askar. Kita next soalan. Kenapa tak ada show di Negeri Sembilan, Mat? Sebab Negeri Sembilan kaya ke? Sebab Negeri Sembilan, wife aku Negeri Sembilan. So aku sudah tahu respon orang Negeri Sembilan macam mana. Dengan joke aku agak kurang lah ya. Kenapa? Sebab aku buat show di Melaka dengan KL. So aku rasa orang Negeri Sembilan boleh pilih 2 tempat tu lah. Macam itulah. Tapi aku ingat tahun ini boleh lah kali kan Negeri Sembilan buat 30 orang 40 orang. Apa? Kau pernah dengar tak manager kena pecat selepas 2 jam? Saya rasa ini kali pertama lah. Mak. Tapi aku bercadang je lah.
Mungkin Seremban okey kali, menarik kali. Yang bestnya aku sekarang boleh buat show di mana-mana sebab aku dah beli speaker. Ni speaker aku. Aku beli sebab aku pernah buat show di Ipoh, speaker dia barai. So aku balik tu beli speaker ni. Sebelum tu kau WhatsApp aku nak beli speaker boleh tak? Apa? Aku cakap belilah kalau kau ada duit. Betul tak? Betul. Tapi semua orang tahu tak speaker ni dapat dari mana? Ya, betul. Kita mau kita orang tak? Aku tak payah lah. Tak payah lah. Biar misteri. Okey. Tapi terima kasih kepada Bung Mukhtar. Bian paling palu. So kebetulan aku show Barisan Nasional. So bila dibayar tu aku beli speaker ni. Yeah. So terima kasih. Duit Terima kasih juga kerana tak membazir duit aku. Ya betul. Okay, Mat. Saya risau lah podcast ni tak boleh keluar YouTube. Boleh. Sebab tu aku tanya soalan-soalan macam ni supaya tak keluar. Saya takut lah. Okay, Mat. Bagi ketawa dulu. Kawan aku 1 minggu sudah dia happy. Bagi ketawa dulu? Mat, bagi ketawa dulu. Kawan aku 1 minggu sudah dia happy. Kalau dia happy buat apa lagi dia mau ketawa? Mungkin dia tidak happy kot. Dia tidak happy. Tapi dia tulis dia happy. Itulah. Lepas tu ada nama lagi. Macam tu. Tawau. Oh, Tawau. Orang Tawau. Ada orang Tawau? Mana? Jadi kau yang tulis ni? Kau menipu lagi kau. Bukan. Tawa-tawa lah, janganlah cakap semenanjung lah. Anda tulis aku tengok begitu bah. Kau orang Sabah di mana? Tawau. Sama. Adik-beradik. Yang ni? Orang? Yeah. Pahang. So betul lah akak ni tulis tadi? Apa? Bukan. Orang Pekan. Mak. Aku rasa kita salah show, Mat. Saya rasa ada mata-mata lah. Ada mata-mata. Ada spy lah datang show hari ni. Ada orang hantar spy. Nanti kau dapat surat apa-apa, bukan jangan masuk ke nama aku. Okay. Macam mana boleh kenal Pahang dengan Sabah? Belajar, sama-sama belajar. Satu kerja. Macam mana boleh kenal? Sosial media kah ataupun? Sosial media. Kawan kepada kawan. Kawan kepada kawan. Okey. Berapa lama sudah kahwin? 6 bulan. 6 tahun. Okey, cukup. Aku excited kalau orang Sabah kahwin dengan Semenanjung, aku excited sebab kita sama. Sama-sama. Macam mana? Menyesal. Best lah 6 tahun sudah. Menarik lah. Okay. Alright, kita pergi ke last soalan Soalan terakhir. Ya Allah, alhamdulillah. Syukur ya Allah. Okay. Dia tanya, kenapa datang sini naik belon? Nama dia Zlatan. Nama dia? Zlatan. Dia cakap kenapa kau datang naik belon? Kau datang naik belon ke, Mat? Bukan. Belon ni sebenarnya term kapal terbang untuk orang Sarawak. So untuk kami still panggil kapal terbang. Betul. Belon ni untuk orang Sarawak. Tapi saya naik memang kapal terbang lah. Dan tolong kepada orang-orang Semenanjung. Saya pernah ditanya, kau naik sampan kah? Itulah soalan paling bangang aku pernah dengar. Betul. Sebab yang tanya tu kami dalam flight tahu sama-sama. Kalau saya naik sampan, kita di bawah. Bukan di atas. Ya. Okey, Mak. Okey. Naik apa? Tapi menarik lah Sabah lah, gila kau. So kerja apa di sini? Kau bercuti? Wah, ada duit lah. Ada duit lah bercuti lah, boleh tahan lah. Kerja di Sabah lah. Di Tawau. Apa? Cikgu. Cikgu apa? Jauh dulu. Belum tak lagi. Kalau PJ saya tidak penting. Kita kena cek dulu. Cikgu apa? Cikgu BI. Oi. Sudah kena, Mat. Persediaan 10 tahun lagi ada calonnya. Manager baru. Kita remove doktor. Hire cikgu. New. Cikgu bahasa Inggris. Untuk apa? Sekolah rendah. Okey. Okey lah. Apa? Budak ramai. Pedalaman. Di mana? Velda. Berumas. Bukan Umas. Berumas di mana? Dalam. Ya. Jalan pergi Kota Kinabalu sebelum ikut Kalabakan. Pedalaman. Itu apa?
Tahu. Dia ada sangat miskin dengan miskin, dia ada level tau. Ada level ya. Okay. Kalau saya yang paling miskin, so. Tapi itu memang pedalaman lah. Mungkin ada yang tidak tahu, so Jalan Kalabakan tuh dia daripada Tawau, dia potong hutan Sabah tuh, and then keluar di Keningau. Nah, so di kawasan situlah berumah sah. Berapa orang student? Satu sekolah 200, tapi masih oke. Aku sekolah dulu paling. So aku pernah sekolah ladang, bukan sekolah kebangsaan. Dulu awal-awal aku sekolah ladang. Bapakku kan kerja kelapa sawit estate. So dia buat sekolah di situ. Jadi kami bersekolah di situ. Dan macam gitu juga lah. Tapi aku punya bukan cikgu dari Kementerian Pendidikan. So student tingkatan 5, dia tengah cuti, dia yang mengajar. Iya, sumpah. Betul. Iya, kami percaya. Dan di sekolah pun dia tidak berapa pandai tau. Tapi dia yang ajar aku. Betul. Ini betul. Tapi aku masuk sekolah rendah tuh darjah 4. Darjah 4 dan aku masuk sekolah kebangsaan gitu lah. Tapi sebelum itu aku kerja sekolah di sekolah ladang. Pernah pergi sekolah ladang yang lucu student 3 orang datang tidak pakai baju. Betul. Hanya pakai seluar pendek sahaja. Tapi memang best lah. Kenangan lah. Ya, sekolah ladang. Aku belum pernah cerita benda-benda begini, tapi excited lah ada cikgu. So, ajar bahasa Inggris. Ya, okay. Thank you so much. Okay, Mat. Hopefully you still teaching. You something new. Aku bahasa Inggris memang sangat lemah lah. Aku belajar bahasa Inggris. Aku dengar lagu Westlife dulu. I have a dream, a song to sing. Okay. Terima kasih ya. Okay lah, cukup lah ya. Dah 3-4 kali okey tadi. Aduh gila. Alright, kita pun dah sampai ke hujungnya. Tapi sebelum kita habis, boleh tak Mike share sikit lepas ni tour kat mana, kalau diorang nak beli tiket ke apa? Okay. So tahun ini aku buat tour lagi. Hopefully still married. Aku rasa ada beberapa benda lagi yang aku ingin ceritakan. Antaranya lah, aku rasa yang menarik tahun ini pasal penceraian. Aku rasa menarik lah. Penceraian. Aku tidak tahu kenapa aku cakap menarik, tapi datanglah. Tahun ini aku akan cerita pasal pasangan lelaki perempuan apa semua. And then kalau mau beli tiket di mansabahcomedy.com. Tahun ini aku buat di beberapa tempat yang baru. Kuala Terengganu first time. InsyaAllah Perlis aku ingin buat, dan Negeri Sembilan. So harap-harap kita berjumpa lah. Banyak material baru. Baru ada satu benda yang aku ingin kongsikan. Mak ayah aku, dia kahwin dilukis gambar kahwin dia. Kalau di Semenanjung yang dilukis tu hanya orang kaya kan. Di tempat aku yang paling miskin dilukis. Dan mak ayahku gambar kahwinnya dilukis. Sama, miskin juga. Betul. Oh sama kan. Kalau di Semenanjung dilukis tu kira orang kaya kan. Yang lukis tempat aku. Dan aku pernah tanya mak ayah aku kan, gambar kahwin aku tuh dilukis. So yang lukis 1 tahun baru siap. 1 tahun baru siap. So aku suspek yang lukis tuh sebenarnya budak tingkatan 5. Tingkatan 5 tadi. So dia tunggu habis SPM baru dia lukis lah. Baru dia potonglah part dia. Okay Mat, sebelum kita akhirkan kita punya episode podcast kali ini. Betul. Satu punchline dari Mat Sabah untuk menutup kita punya podcast. InsyaAllah tahun depan kita tak jemput lagi. Kalau tak best. Aduh. Come on Mat, kita nak uji Mat. Punchline Punchline. Aku bagi punchline ni lah. Punchline bagi aku yang paling lucu lah. Okay, kamera di sana Mat. Saya orang Sabah. Kita dipanggil sebagai Sabahan kan. Kalau orang Sarawak, Sarawakian. Kalau Kelantan, Kelantanis. Pas ya. Aku terpaksa tutup podcast kali ni guys. Jadi kita jumpa di podcast yang akan datang. Bye. Terima kasih Mat. Thank you. Terima kasih Mat. Terima kasih Mat.